Pagi dan salam sejahtera, nama saya Tuan Jari dari kelas B3. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 ITUB 3033, yaitu tugasan pembentangan kit persembahan. Satu kit persembahan yang saya pilih ialah sang kancil dan sang fire. Dalam kit persembahan yang saya pilih ini, terdapat beberapa elemen seni dalam pendidikan, yaitu seni visual, seni muzik, dan seni pergerakan. Marilah kita menontonnya. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan terdapat seekor binatang yang sangat cerdik bernama sang kancil. Pada suatu hari, sang kancil sedang mencari makanan di sungai. Tidak jauh dari sungai itu terdapat sebuah lautan yang tengah masak dan lembut. Cukuplah berdoa kerana begitu banyak biji rambutan yang sudah gugur ke tanah. Maka tanpa perlu bersusah payah mencari makanan, sang kancil memakan buah-buah rambutan itu sehingga setelah selesai makan, sang kancil merasa haus pula. Tanpa menyiasati apa-apa, sang kancil menghampiri tebing sungai untuk minum air. Ketika sedang minum, seekor buaya muncul di hadapannya. Sang kancil terkejut, namun dia tidak berani melarikan diri. Hahaha, habislah kau kancil. Aku dalam 3 hari. Harinya diriku tak tersendiri. Aku takkan lepaskan kau kancil. Sang kancil tersenyum kecil apabila melihat kakinya dan disambar buaya itu rupanya ranting kayu yang berlongkok di tepinya. Namun, dia harus berpura-pura sakit supaya buaya tidak merangsang kesilapannya. Belum kau makan aku, wahai sang buaya yang berjasa. Izinkan aku memberikan semangatku 3 kali ke akhir. Buaya yang tidak pernah dipuji terus merasa bangga. Lama ini, sakit telinganya mendengar binatang-binatang di hutan itu asyik memuji-muji kebijaksanaan sang kancil. Dah, tapi sudahkan aku itu cepat sedikit. Aku sudah tak sabar untuk melantang daging kau yang sedap ni. Sang kancil tersenyum sendiri dengan kebodohan sang buaya. Tanpa membuang masa, sang kancil mula bernyanyi. Selepas nyanyi, sang kancil terus memucuk melarikan diri dari sang buaya yang baru menyadari kesilapannya itu. Sang buaya yang baru terlepas makanannya itu merasa sangat geram dan marah. Walaupun begitu, tiada apa-apa yang boleh dilakukan. Kerana sang kancil sudah pun menghilang. Sang buaya terpaksa aku menunggu masa yang lain pula. Begitulah akhirnya kisah-kisah kancil dan sang buaya. Oke, selepas menonton kit persembahan yang saya buat ni, kita boleh nampak elemen seni dalam pendidikan seperti elemen visual telah diaplikasikan oleh saya dalam kit persembahan ni. Sebagai contoh, saya telah menggunakan gambar-gambar yang bersifat kartun dan bersifat cantik-cantik untuk menghasilkan kit persembahan saya.
Sebagai contoh, saya telah menggunakan gambar yang cantik, dengan warna yang terang sebagai latar gambar kit persembahan saya ini. Selain itu, seni muzik telah saya diaplikasikan dalam kit persembahan ini. Sebagai contoh, saya telah menggunakan muzik santai sebagai latar muzik kit persembahan saya. Selain itu, saya juga menghasilkan suara yang secara kemanusiaan sebagai dialog dalam kit persembahan. Seni pergerakan juga ditunjukkan dalam kit persembahan saya ini. Sebagai contoh, animasi antara watak-watak seperti sang kancil dan sang buaya juga dihasilkan. Sebagai contoh, dalam kit persembahan saya, animasi sang kancil melompat kepada sesuatu tempat saya juga diterapkan dalam kit persembahan saya. Oleh sebab objektif pembelajaran saya ialah tentang kata adjektif. Jadi dalam kit persembahan saya, anak murid akan dapat tengok contoh perkataan kata adjektif yang terdapat dalam kit persembahan ini. Saya telah dihitamkan supaya anak murid dapat membezakan contoh perkataan kata adjektif itu. Dengan lebih mudah anak murid untuk membezakan suku kata perkataan, saya juga telah menggunakan warna yang berbeza, yaitu warna merah dan warna hitam, untuk membezakan pembentukan suku kata dalam sesuatu perkataan. Jadi murid-murid dapat mempelajari untuk bersuara semasa guru meminta anak murid untuk membaca perkataan dalam kit persembahan saya ini. Berdasarkan DSKP tahun 2, objektif pembelajaran saya ialah murid dapat meneliti bahan dan mengenal pasti kata adjektif. Murid dapat bercerita dengan menggunakan kata adjektif yang betul. Murid dapat memahami dan menggunakan berbagai jenis kata adjektif mengikut konteks yang betul. Elemen pengisian kurikulum dalam kit persembahan saya ialah terdiri daripada elemen yang menggabungkan perkembangan terkini dalam pendidikan yang meliputi aspek ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosial budaya, dan kemahiran bernilai tambah. Dalam gambar slide yang saya hasilkan ini, kita boleh tengok elemen pengisian kurikulum mengandungi 5 aspek. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini merujukkan kepada ilmu yang merangkumi berbagai bidang dan disiplin yang dapat memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran berbahasa. Berdasarkan kit persembahan yang saya hasil ini, ilmu bahasa ialah kata adjektif. Kata adjektif bahasa Melayu yang saya akan ajar kepada anak murid saya. Kemahiran berbahasa yang akan dipelajari oleh anak murid saya ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Hal ini demikian kerana mereka dapat mendengar dan bertutur antara satu sama lain supaya memperkukuhkan kefahaman mereka terhadap cerita sang kancil dan sang buaya ini. Yang kedua, nilai murni. Penyerapan nilai murni dalam pendidikan bahasa Melayu untuk melahirkan insan yang memiliki akhlak mulia serta generasi muda yang berhemat tinggi dan berperibadi mulia. Nilai murni yang saya akan terapkan dalam kalangan anak murid adalah nilai saling membantu antara satu sama lain. Kerana selepas itu saya akan membuatkan
perbincangan antara satu sama lain, anak murid akan mengaplikasikan nilai saling bantu-membantu dalam menyelesaikan masalah atau soalan yang mereka kurang faham terhadap cerita Sang Kancil dan Sang Pelangi. Dan ketiga, peraturan sosial budaya. Peraturan sosial budaya ini meliputi kesantunan bahasa, ras bahasa, peribahasa yang diamalkan oleh masyarakat Melayu serta mencerminkan falsafah dan kepribadian masyarakat Melayu. Berdasarkan kit persembahan yang saya hasilkan, peraturan sosial budaya ini dapat diterapkan dalam kalangan anak murid, iaitu anak murid dapat bertutur dan berkomunikasi dengan menggunakan laras bahasa secara betul dan baik. Kesantunan bahasa telah diterapkan dalam ini. Yang keempat iaitu elemen kewarganegaraan. Penyerapan unsur patriotis dalam pendidikan bahasa Melayu mengutamakan pemupukan semangat cinta akan tanah air serta melahirkan generasi yang komitmen terhadap bangsa dan negara. Dan terakhir iaitu kemahiran bernilai tambah. Kemahiran bernilai tambah ini merupakan kemahiran yang diajar di dalam bilik darjah dan dapat diaplikasikan di dalam dunia sebenar murid. Kemahiran bernilai tambah merangkumi beberapa, iaitu yang pertama, kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi, kemahiran belajar secara belajar, kajian masa depan, kecerdasan berbagai, pembelajaran konstruktivisme, pembelajaran kontekstual. Kemahiran bernilai tambah dalam berdasarkan kit persembahan yang saya hasil adalah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir ini diajar kepada murid melalui berbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreativiti dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran ini dapat menjadikan murid mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. Kerana ini adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. Yang kedua, iaitu kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Kemahiran ini perlu diajar kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima email, mengakses dan berkongsi maklumat serta berintegrasi sosial melalui internet untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan mereka dalam urusan kehidupan mereka. Sebagai contoh, dalam kit persembahan saya adalah secara aplikasi e-book, iaitu saya telah bermaksud saya telah mengaplikasikan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran saya. Kecerdasan berbagai. Kecerdasan berbagai ini dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Ia merangkumi kecerdasan verbal linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual, interpersonal, intrapersonal dan nasionalis. Ini bermaksud anak murid merupakan sesuatu individu yang berbeza. Maksudnya setiap anak murid dia mempunyai cara belajar yang berbeza. Ada yang lebih berbakat dalam verbal linguistik atau logik matematik, ada yang lebih berbakat dalam muzik, visual. Jadi dalam kit persembahan yang saya hasil ini, saya telah cuba merangkumi kecerdasan berbagai, iaitu ada yang muzik, iaitu seni muzik dalam elemen dalam pendidikan seni muzik, ada visual juga saya telah diaplikasi dalam kit persembahan saya. Seterusnya, pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran ini dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada.
Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. Kit persembahan yang saya hasil ini adalah boleh menjadikan anak murid peminat. Jadi mereka akan lebih cenderung dan lebih mempunyai dorongan untuk belajar. Jadi kit persembahan saya juga boleh dikirakan sebagai pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini merupakan kaedah pembelajaran yang mengkaitkan isi pelajar dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Dalam aspek ini, murid berkeupayaan untuk menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. Saya telah mengaplikasi elemen pembelajaran kontekstual ini dalam kit persembahan saya. Kerana cerita yang saya pilih iaitu Sang Kancil dan Sang Buaya, ia adalah lebih popular dalam kalangan anak murid dan guru-guru. Jadi murid dapat menghubungkaitkan pengetahuan baharu iaitu kata adjektif yang mereka pelajari dalam cerita tersebut dengan pengalaman yang mereka baca cerita tersebut. Yang terakhir iaitu kreativiti dan inovasi. Kreativiti dan inovasi ini akan menjadikan murid-murid untuk mencipta, menyelesaikan masalah menggunakan daya imajinasi, idea kreativiti untuk menghasilkan idea yang tunai dan mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Kit persembahan yang saya akan gunakan untuk mengukuhkan kefahaman mereka ialah teka sila kata. Ini merupakan soalan teka sila kata yang saya akan hasilkan kepada anak murid saya. Ini merupakan soalan dan jawapan teka sila kata. Saya juga akan memberi latihan ulang kaji selepas pembelajaran saya, proses pembelajaran saya jalankan untuk memperkukuhkan kefahaman mereka dan mengulang kaji ilmu yang mereka baru pelajari dalam proses pembelajaran saya. Saya juga akan membincang soalan-soalan yang terdapat dalam latihan ulang kaji ini bersama-sama anak murid saya. Pendekatan pengajaran yang saya guna ialah pendekatan induktif. Menurut Kamus Dewan pada tahun 1998, pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas. Dalam konteks pendidikan, konsep pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu, misalnya objektif pelajaran yang ditentukan untuk pengajaran dan pembelajaran. Maka pendekatan adalah merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajar yang diajar untuk mencapai objektifnya. Pendekatan induktif bermula daripada spesifik kepada umum. Menurut J.M. Kinson dan W. Gibson pada tahun 1960, pendekatan induktif dimulakan dengan sesuatu sebab dan contoh dan menuju ke arah sesuatu generasi. Melalui pendekatan ini, guru akan memulakan pengajaran dengan memberi sebanyak mungkin contoh khusus sehingga murid dapat membuat kesimpulan berkenaan apa yang cuba disampaikan oleh guru. Pendekatan ini sesuai digunakan dalam semua pelajaran bagi menggalakkan murid berfikir berkaitan antara sesuatu. Antara prinsip-prinsip penggunaan pendekatan induktif adalah menggunakan contoh-contoh yang relevan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah sebagai rujukan kepada murid untuk lebih memahami apa yang cuba disampaikan oleh guru. Selain itu, soalan-soalan akan disediakan untuk membimbing murid membuat kesimpulan. Strategi pengajaran yang saya akan gunakan ialah strategi perpustakaan murid. Strategi pengajaran merujuk kepada suatu kemahiran mengajar dan menguruskan kaedah serta teknik pengajaran bagi mencapai objektif pembelajaran
Dalam melaksanakan sebuah pengajaran, seseorang guru itu amat memerlukan strategi yang mantap kerana dengan adanya strategi, guru dapat mencapai hasil pembelajaran dan objektif yang telah ditetapkan. Strategi pembesaran murid berlaku apabila murid memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran. Murid-murid akan digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. Murid-murid akan diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. Sehubungan dengannya, aktiviti pemulihan dan pengkayaan merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Guru merupakan seorang pembimbing yang membantu murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran sama ada secara kumpulan atau individu. Banyak masa akan diperuntukkan untuk murid untuk melaksanakan sesuatu aktiviti. Kaedah dan teknik yang boleh digunakan adalah seperti inquiry, penemuan, perbincangan, main peranan, dan sumbangsara. Aktiviti yang saya akan gunakan ialah aktiviti perbincangan dalam kumpulan. Saya akan membagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan dan meminta mereka untuk menjalankan aktiviti membincang dalam kumpulan untuk menyelesaikan kerja yang saya bagi kepada mereka. Kaedah pengajaran yang saya akan gunakan ialah kaedah perbincangan. Menurut Rahil Mayudin pada tahun 1997, kaedah pengajaran bermaksud tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini melibatkan tindak balas antara guru dan murid. Murid-murid akan dibahagikan kepada kumpulan untuk membincangkan soalan yang diberikan. Di samping bertukar-tukar pandangan, membangunkan konsep atau untuk menyelesaikan masalah. Guru bertanggung jawab untuk memberi bimbingan seperti membekalkan garis panduan perbincangan dan menilai prestasi mereka. Pembincangan kelas yang berjaya akan melibatkan perancangan di pihak pengajar dan persediaan di pihak murid. Guru perlu berhati-hati merancang pengalaman pembelajaran supaya murid-murid mampu memahami yang diberikan dan hadir ke kelas pada masa yang ditetapkan dan bersedia untuk belajar. Ini merupakan rujukan yang saya menghasilkan slide pembentangan kit persembahan ini. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.